Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauh sikit. Cuba angkat jauh sikit. Ini tak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Cabut tu try nombor 2. Tak senyap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Boleh dengar belakang Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari yang penuh barakah ni. Allah pilih kita untuk bersama-sama dalam halaqah ilmu, dalam taman syurga. Itulah apabila kita kaitkan dengan majlis ilmu. Kata Nabi SAW adalah kita berada di Raudatul Jannah. Raudah min riyadil Jannah, taman-taman syurga. Kalau hari Ahad ni ataupun waktu-waktu cuti kan, bila kita diajak untuk pergi taman atau pergi tempat-tempat jalan-jalan yang indah pemandangan, dan kita diberi pilihan nak pergi taman yang indah pandangan ataupun nak pergi ke taman syurga, agak-agak nak pilih yang mana? Alhamdulillah, boleh balik awal lah semua ni. Tapi tiba-tiba dapat tiket free pula pergi taman yang bukan dalam negara, luar negara pula. Tapi bertembung dengan taman syurga, mana nak pergi? Pergi taman syurga juga. Alhamdulillah. Memang sungguh jemaah sekalian, kalaulah kita melihat keluarga, sanak saudara kita, sahabat andai pergi bercuti ke taman-taman yang berada di seluruh dunia, namun bagi mereka yang menghadiri majlis ilmu, turut pergi bercuti juga, menikmatilah, kata Nabi kata, pergilah di dalamnya itu taman syurga yang tidak nampak boleh dilihat dengan mata kasar. Memang kita takkan nampak dengan mata kasar lah. Tinggal lagi mata hati yang boleh merasainya. Dan kita pun sedang berhibur di sini sebenarnya. Kita sedang menikmati suasana taman syurga. Tapi itulah, dalam bab ibadat ini, perkara yang nak dinikmati itu mestilah dijaga dengan baik, dengan niat. Kerana apabila nak masuk satu taman itu, ada bayaran dia. Lagi mahal taman tu, lagi besar bayaran dia. Kadang-kadang ni zaman orang buat viewing, buat konten kan, pergi mana-mana tempat-tempat yang indah-indah ni. Semakin indah suatu tempat, semakin tinggi bayaran dia. Nah, begitu jugalah untuk hadir ke taman ilmu. Majlis ilmu taman syurga, tinggi bayaran dia. Dan kalaulah satu tempat yang indah itu boleh didatangi berkali-kali, maka ini satu anugerah besar yang Allah berikan. Apatah lagi kita berada di taman syurga ini, alhamdulillah. Dan kalau yang online pun dengan niat lah, insya-Allah mudah-mudahan sampailah dengan inna amalu bin niat.
Adapun afdal, yang lebih baiknya adalah menghadirkan diri dengan jasadnya. Kerana bersertanya itu dengan masa, tenaga, harta, kan? Jadi semua itu dilaburkan untuk syurga jemaah sekalian. Ni ke taman syurga ni. Taman syurga ni dengan harapan, dengan niat nak ke syurga lah. Kita tak ada lain kan tempat nak dituju di akhirat nanti adalah nak ke syurga. Semalam saya kuliah subuh di Majlis Syakirin. First time dan insya-Allah tahun depan jadi pemenang lah bulanan. Bila nak sebut nama Farid Abu Aulia, itu nama kunyah saya. Nama mak bagi tu Faridul Firdaus. Firdaus kan, belakang ada syurga tu. Nama dah syurga dah, sampai ke tak tahu lagi tu. Nampak tidak kan? Kadang kita sifat kita, nama tu dah betul dah, sifat tu belum tentu lagi. Nama dah sabariah dah, tapi tak sabar pula dia. Nama dah ahlul jannah dah, tapi tidak ke situ. Kan? Jadi nak ke syurga ni kena ada satu kunci yang utama, iaitu kunci kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci iman. Kalau tak ada iman memang tak ke syurga. Beramallah banyak macam mana pun. Kalau iman tidak ada, maka tiadalah syurga baginya. Walaupun dia itu keadaan je wanauzubillah min zalik di dunia ini dengan dosa-dosa yang selagi mana tidak tercabut iman dia, selagi mana tidak kafir dia, maka selagi mana ada sebesar zarah iman dalam hati dia itu, maka dia itu tidak akan kekal di dalam neraka. Dengar tidak kekal dalam neraka tu jangan urut dada. Maknanya boleh masuk syurga juga ke? Dia ambil option. Kalau macam tu nak try juga lah neraka. Jangan. Wanauzubillah min zalik. Neraka ni bukannya Grand Continental, bukannya ada beacon terlampuk sepanah-panah tempat, ya amat ya Allah. Kita seboleh-boleh nak ya Allah, walaupun kita tak layak ke syurga, namun pandanglah kita dengan rahmatnya. Dengan susah payah kita untuk nuntut ilmu, terutamanya nak ke syurga tu dengan iman. Iman tu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka bagaimana nak menjaga iman? Walau perkara yang paling besar itu adalah iman, terutama tentang sifat Allah, tauhid. Sehingga kan saya Allah takdirkan sebut nama kunyah tu Abu Aulia tu. Nak ke yang sulung nama Raudatul Aulia. Raudah nama anak saya sulung tu, Raudatul Aulia. Dia syurga para aulia. Jadi syurga para wali-wali Allah ni, aulia ni, yang mana kalau kita lihat sifat orang yang aulia ni, dia tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan. Dan sifat aulia juga adalah yang menjaga, penjaga kan, wali. Yang bapa-bapa ni tentu dah wali dah. Pada wali pada anak ya. Tapi nak bagi tahunya kita penjaga apa? Mudah-mudahan Allah pilih kita lah menjadi aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Penjaga majlis ilmu. Penjaga raudah. Raudatul aulia, penjaga raudah. Apa yang nak dijaga raudah kat dunia? Majlis ilmu. Dan ingat, syurga dikelilingi nafsu yang tak suka. Jadi sebab tu jangan terkejut kalau pengajian tu penuh dengan cabaran, fitnah, untuk menjauhkan kita daripada pengajian itu. Cara dia, taburkan kekejian, taburkan kebencian. Buka aib, buka buruk supaya tinggal pengajian. Nampak tidak? Akhirnya siapa rugi? Kita lah. Sedangkan kita dah ada satu perkara yang kita boleh jaga. Tapi bila kita tak ada kesungguhan, kita tak faham arah tuju kita ke mana, maka amalan yang utama tu kita tinggalkan. Kita nak jadi penjaga majlis ilmu, penjaga taman syurga. Tengok rajin datang, hari-hari datang. Contoh kalau di masjid maghrib isyak kan, kalau tak ada hal tu, boleh kata banyak datang daripada tak datang. Kita nak macam itu. Memanglah kita tak boleh nak straight tu, kita macam-macam urusan kita kan. Tapi kurang-kurang banyak kali datang daripada tak datang. Banyak kali tak datang daripada datang. Tu ada masalah. Biar kita ni sampai orang cam kita. Datang, selalu datang tu supaya nak kena cam lah. Tengok. Bila datang majlis ilmu, bayangkan. Kita berada taman syurga. Tengok tak ada. Mana pergi ni? Nampak. Kat situ syafaat orang soleh. Syafaat majlis ilmu lah. Kalau kata majlis ilmu tengok tak ada, dia ni selalu ada. Tengok tak ada. Itu jangan banyak kali tak ada. Sebab kalau kata tak ada kan langsung lupa. Contohlah kan. Dia banyak kali ada.
Jarang tak ada. Bila jarang tak ada tu kita, tapi tak apalah, bukan nak tuju siapa-siapa. Jangan terasa pula. Dia kalau kan majlis ceramah tu pantang cakap macam tu, memang tak datang lepas tu. Ustaz ni pelik aku ni. Aku dah datang kira baik. Tak, kita nak bagi tahu. Saya begitulah dengan guru saya. Kita nak biar dia ingat kita. Itu lah. Lepas tu kita nak boleh ada hubungan yang baik. Cara ni khidmat dengan kitab beliau sebagai contoh. Kitab Tuan Guru Dr. Nik Wan Syukri Nik Wan ni. Supaya Tuan Guru diingat kita. Dan beliau lah orang yang ada autoriti untuk buat majlis ilmu kan. Bila dia buka, dia kata bermulanya dia nak mengajar tu jadi majlis ilmu. Jadi biar dia ingat kita. Bila dia ingat, kalau tak ada dia cari. Itu yang kita nak. Jadi kita pertahankan diri kita tu untuk perkara yang baik ni. Kita berada di tempat yang memang sebenarnya taman. Kalau Allah boleh zahirkan taman ni indah, rasa tempat ni lah paling meriah sekali, paling satu dunia nak datang. Buktinya tengok di Raudah Masjidin Nabawi. Bobot-bobot nak masuk kadang-kadang tu. Kalau tak masuk tu rasa macam tak sah umrah rasanya. Rasa macam berdosa je. Padahal dia bukan rukun pun. Tapi nak bagi tahunya kesan syurga tu sah. Kan? Jadi memang cabaran dia tinggi. Dan kita adakan setiap minggu, setiap bulan, mana-mana tuan-tuan guru yang konsisten adakan majlis ilmu. Bukan apa. Kerana nakkan ada suasana taman syurga. Kan? Jadi kita jadilah sebahagian yang dicatat oleh para malaikat langkah-langkahnya, masanya, tenaganya kepada yang menjadi penyumbang ataupun penyokong kepada pendiri pada majlis ilmu. Kalau kita termasuk pada sebahagian orang yang menjadi orang penting kepada tertubuhnya majlis ilmu itu, maka berbahagialah. Nama kita dah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang dah tetap. Sampai kita fikir, kalau aku tak datang kan tak ada majlis ilmu ni. Jangan fikir, aku tak datang, orang lain datang. Katanya. Habis terkuburlah kebaikan tu. Kalau bab kebaikan ni kena kat diri. Kalau aku tak datang, siapa lagi nak datang? Contoh, kalau aku tak buat, siapa lagi nak buat? Aku je yang boleh buat. Bukan aku tu masuk, kita je boleh buat apa. Sebab kebaikan tu mesti didokong, mesti disokong. Jangan pasing kat orang lain. Di situlah datangnya fastabiqul khairat. Bekerja-kerja untuk buat kebaikan. Kita akan bekerja-kerja untuk buat kebaikan. Sebab kebaikan ni tidak akan nampak pada orang lain, melainkan diri dia sendiri. Baru datang kekuatan dan semangat. Dan untuk kebaikan ni sebenarnya tiada pun kesusahan. Kerana ini janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebankan sebenarnya. Setiap tanggungjawab yang berkait rapat dengan hukum hakam ni, walaupun berat itu sebenarnya nafsu. Nak datang, ya Allah beratnya nak datang. Nafsu. Sebab syurga dikelilingi oleh perkara yang nafsu tak suka. Tapi kalau kita dah berjaya tempuhinya, maka nafsu tu akan jadi jinak. Macam kalau dah biasa lazimi solat 5 waktu di masjid, memang nak pergi tu berat. Tapi kalau dah start pergi, nak tinggal tu rasa berat. Nak tinggal tu rasa berat. Kita kena buat sampai nak tinggal amalan rasa berat. Sebab dah jadi sebati darah daging kita. Bukan sebab orang, bukan sebab siapa, sebab Allah SWT yang telah berlaku banyak baik atas diri kita. Itu sebenarnya. Maka dengan itu jemaah sekalian, berharaplah rahmat Allah Ta'ala, biar Allah rahmati kita, untuk kita terus istiqamah dalam jalan menujunya. Kerana apa? Kalau nak ke neraka ni, perkaranya nafsu suka. Keliling neraka, perkaranya nafsu suka. Apa ciri nafsu suka ni? Dia suka buat suka-suka lah. Nak tahu nafsu ni mudah ada, dia suka-suka. Kalau nafsu semata-mata, dia suka-suka. Ni buat apa ni? Alah suka-suka. Dia tak boleh. Tapi kalau nafsunya terbimbing, maka nafsu yang bukan suka-suka, tapi nafsu yang dipimpin oleh agama. Maka dia bukan sekadar suka, dia gembira. Dia tenang. Dia rasa seronok yang tidak tergambar dengan benda. Datang ni rasa lega. Rasa kelegaan yang besar. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian. Baik. Dalam menyambung pengajian kita dalam kitab Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan rahimahullah taala hafizahullah taala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati
beliau dan seluruh ahli keluarga beliau. Allah tempatkan beliau di kalangan orang yang beriman, yang soleh dan solehah, dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada siapa yang menusuri pengajian ini, menekuni pengajian ini, mendalami pengajian ini, mudah-mudahan Allah juga merahmati kita semua seluruh ahli keluarga dan dihimpunkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Menyambung perbahasan dalam bahagian yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala dalam tajuk sifat nafsiyah, betul? Kita masuk sifat nafsiyah. Dalam perbahasan yang lepas kita telah bincangkan secara kupasan keseluruhan pembahagian yang wajib bagi zat Allah taala. Pembahagian yang wajib bagi zat Allah taala yakni ada 4 bahagian yang dipecahkan, yang dibahagikan sifat-sifat tersebut oleh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, yakni nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Pembahagian 4 sifat ni perlu barang diingat, dia bukanlah pembahagian yang kita membahagi-bahagikan, tetapi pembahagian yang untuk memudahkan pemahaman dan pembelajaran. Sebagai contoh, sebuah kek yang dijadikan sekali, tetapi nak memahami tekstur kek itu, nak merasai sedap macam mana, dia tak boleh makan satu ngak sekali. Dia kena potong sebahagian kecil untuk kita merasainya. Dibahagi-bahagikan supaya mudah orang dapat merasainya. Bukan dibahagikan kerana kek itu terbagi pada 4 bahagian. Bukan. Tapi bahagian itu adalah untuk memudahkan pembelajaran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Jordan. Jabatan Mufti Kerajaan Jordan berpandangan pembahagian dibuat bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi hari ini kita masuk kepada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifatun nafsiyah. Sifat nafsiyah, Imam Al-Sanusi, Imam Al-Sanusi mendefinisikan apa sifat nafsiyah ini, iaitu sebagai hal yang wajib bagi zat tanpa diillah. Iaitu diillah, iaitu dalam kurungan itu apa? Sebab yang mengakibatkan sesuatu. Maknanya tanpa ada ilah, tanpa ada sebab yang menjadikan dia. Dia berdiri sendiri gitu. Tanpa ada sebab yang menjadikan dia. Ni dalam, kalau dalam hadis ni ada panggil hadis ilal hadis. Ada pengajian ilal hadis atau maklul atau ilal. Yang padanya, kalau ilal ni, ilah ni juga dinamakan penyakit. Dia juga dalam perbahasan perkara yang mendapingi dia baru jadi benda tu. Bila dia sakit sebab ada penyakit. Dia bukan tiba-tiba sakit. Jadi penyakit tu menyebabkan pesakit itu mendapat penyakit. Ilah. Itu dia kata tanpa diilahkan. Iaitu sebab yang mengakibatkan sesuatu. Dengan mana-mana ilah. Dengan mana-mana penyebab-penyebab terjadinya perkara itu. Seperti memenuhi ruang kosong bagi jirim. Ini contohlah. Sebagai contoh yang saya bagi tadi. Dan juga seperti kosong bagi jirim. Ruang kosong bagi jirim. Memenuhi dia. Sebab jirim dan ada ruang. Maka ruang yang kosong pasti diisi. Dia tak boleh tiba kosong dia. Pasti ada jirim di dalamnya. Jadi ilah tu berlaku. Dia kalau kosong-kosong, tak perlu ada apa-apa. Tapi bila kosong pasti ada yang memenuhi. Sebab tu kata Tuan Guru almarhum Tuan Guru Dr. Ismail Kamus kata, Datuk Ismail Kamus kata apa? Dalam bab masa ni, jangan tunggu ada masa luang. Jangan tunggu ada masa terluang, tapi luangkan masa. Sebab tak ada istilah luang, masa terluang. Sebab setiap luangan atau kelumpungan tu pasti akan terisi. Sama ada terisi dengan kebaikan atau keburukan. Jadi kosong tu sebab apa? Sebab nak diisi. Tu kata dia perlu diilahkan. Dia tak ada kosong tanpa jirim. Dalam tu mesti ada molekul-molekul akan mengisi. Ada udara jirim kan, mesti akan memenuhi ruang. Bila ada ruang ni, ada jirim. Ada ruang ni, ada jirim masuk. Maknanya kewujudan ruang adalah untuk memenuhi jirim. Jadi nafsiyah tidak begitu. Dia tidak kewujudan dia disebabkan untuk mengisi itu. Tidak. Dia tanpa sebab. Tanpa ada ilah.
Maka terpelihara daripada sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Terpelihara dia daripada sifat salbiyah yang kita akan bincangkan, yang ini berlawanan daripada sifat yang tidak layak bagi Allah nanti. Dan ma'ani dan ma'nawiyah. Maka sifat nafsiyah ni dia boleh kata independen. Independen. Baik. Tu kata ilah tu. Kalau nak tengok lagi tepat definisi yang ilah, buka muka surat 162. Dalam edisi kedua 162. Edisi pertama surat apa? Nota hujung. Sebab di ilah tu ada tulis nombor 4. So tengok nota hujung. Ilah bermaksud adanya sesuatu yang lain sebagai akibat ada sesuatu tanpa dikendaki dan bukan pilihan serta tanpa syarat dan penghalang seperti bergerak jari mengakibatkan gerak cincin yang dipakai di jari. Jadi cincin ni dia tak bergerak sendiri. Tapi bergerak nak menggerakkan cincin ini, maka kena menggerakkan jari. Tu nama. Tu kata ni. Ada sebab dan akibat. Mengakibatkan ada makhluk selain daripadanya, menunjukkan ada selain daripadanya baru terjadi dia. Tak boleh. Sifat nafsiyah ni dia tidak diletakkan ada sebab itu, sebab ini tidak. Dia bebas daripada ilah itu. Ataupun tidak diilahkan, tidak disebabkan. Boleh? Dah jelas? Dia berbetulan. Takdir Allah Ta'ala. Sekarang ni saya sambung belajar tentang buat usuluddin ni, buat hadis permasalahan hadis contemporary kan. Tuan guru saya Dr. Izzuddin dah habis dah pengajian hadis tu. Lagi beliau tambah lagi pengajian. Jadi kitab ilal hadis. Memang tajuknya ilal hadis. Ini ilmu yang sangat diperhalusi. Kalau hadis yang dhaif kita tahu dah. Hadis maudhu' kita tahu macam mana kan sanad dia. Ilal hadis ni duduk pada hadis sahih. Yang takkan nampak melainkan orang yang muhaddisin, yang arif. Al-Bukhari sebagai contoh, dia boleh tempak. Berlaku pada sanadnya adanya kedudukan sesuatu yang menyebabkan hadis itu jadi hadis yang maklul. Di mana? Maklul ni yang telah tersakiti lah. Ada. Tapi dia takkan nampak secara terang ilal ni. Sebab tu bila dinisbahkan kepada makna sebagai hal yang wajib bagi zat, keadaan yang wajib bagi zat itu, hal ni keadaan, hal. Tanpa diilah. Tanpa perlu ada sebab lain. Okey, baik. Dan menyebabkan daripada itu, maka sifat nafsiyah ini bebas ataupun terpelihara daripada salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Baik. Khair. Perkataan hal terpelihara daripadanya sifat salbiyah dan ma'ani kerana kedua-duanya bukan hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita akan perincikan dalam sifat salbiyah, sifat ma'ani, ianya bukan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu. Bukan hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu. Kalau kita lihat dalam perbahasan nanti sifat salbiyah, contoh al-qidam. Perbahasan qidam ini, dianya adalah bukan hal yang wajib bagi zat tu. Zat tu sudah berdiri sendiri dah. Tidak perlu digandingkan dengan salbiyah. Wujud, kalau sifat salbiyah ni antara nanti kita nafsiyah ni, tanpa perlu digandingkan dengan salbiyah ataupun ma'ani. Disebut contoh nafsiyah, sifat apa? Sifat wujud, nanti kita bahaskan nanti. Kita akan nampak dia sendiri. Wujud bukan sebab adanya ni. Wujud tu wujud. Maujud. Bukan sebab wujud kerana dia tak ada tu. Itu maksud tanpa diilahkan. Perkataan tanpa diilah pula terpelihara daripada sifat maknawiyah kerana hubungan dengan sifat ma'ani seperti qadiran relatif dengan sifat qudrah. Sebab dia berkaitlah. Maknawiyah itu terjemahan daripada ma'ani.
Dia ada hubungan. Qadiran itu seperti sifat ma'ani dengan sifat kudrah. Sifat qadiran ma'ani, sifat kudrah, dia ada berkaitan maknawiah kerana hubungan dengan sifat ma'ani seperti qadiran relatif dengan sifat kudrah. Qadiran, kudrah, dia ada kaitan. Terjemahan ma'ani, maknawiah. Jadi bila tidak terkait ma'ani dengan nafsiyah, maka dia bebaslah daripada kedua-dua, ketiga-tiga sifat selain itu. Salbiah, ma'ani, maknawiyah. Jadi dia terpelihara daripada maknawiyah itu. Dan begitulah seterusnya. Dengan kata lain, adanya sifat-sifat maknawiyah bagi zat Allah SWT sebagai akibat ataupun ilah daripada adanya sifat-sifat ma'ani baginya. Dengan kata lain, ada sifat-sifat maknawiyah bagi zat Allah SWT sebagai akibat ataupun ilah daripada adanya sifat-sifat ma'ani baginya. Sifat ma'ani itu ada penyebab, penceritaan, penterjemahan. Dan sifat nafsiyah bebas daripada sifat maknawiyah itu. Dia tidak digandingkan. Dia bebas. Perkataan dia terpelihara. Dia terpelihara daripada digandingkan dengan sifat maknawiyah dan juga terpelihara daripada sifat yang asal daripada awal salbiah dan ma'ani. Baik. Mengikut Al-Baijuri, definisi tersebut adalah sebuah definisi termasyhur bagi al-wujud yang pernah diberikan oleh Ar-Razi antara sifat nafsiyah yang sudah diperkenalkan oleh Imam Al-Sanusi. Dalam sifat nafsiyah ni yang diperkenalkan oleh Imam Sanusi, ini mengikut maksud Al-Baijuri, definisi tersebut, yakni tersebut merujuk kepada perbahasan tadi, yakni hal tentang terpelihara pada sifat salbiah ma'ani, kemudian perkataan tanpa di'ilah terpelihara daripada sifat maknawiyah kerana hubungannya dengan sifat ma'ani seperti qadiran relatif dengan sifat kudrah, dan begitulah seterusnya. Dengan kata lain, disimpulkan dengan kata lain, adanya sifat-sifat maknawiyah bagi zat Allah SWT sebagai akibat ataupun ilah daripada adanya sifat-sifat ma'ani baginya, mengikut Al-Baijuri definisi tersebut. Al-Baijuri mengikut definisi tersebut oleh Al-Baijuri adalah sebuah definisi termasyhur bagi al-wujud. Sebenarnya definisi sifat nafsiyah yang kita bincangkan juga mendefinisikan tentang al-wujud, sifat nafsiyah itu. Apa dia? Al-wujud. Al-wujud ni bebas daripada salbiah, ma'ani, maknawiyah. Tu maksud didefinisikan. Itu menurut Al-Baijuri, dan ini definisi yang termasyhur bagi al-wujud yang pernah diberikan juga oleh Imam Ar-Razi. Dan antara sifat nafsiyah yang sudah diperkenalkan oleh Imam Al-Sanusi adalah yang pertama itulah al-wujud. Maksud sifat al-wujud yang hanya sifat al-wujud saja ada pada nafsiyah. Sebagaimana perbincangan tadi, ianya terpelihara daripada gandingan selainnya. Al-wujud ialah sifat pertama yang dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Al-wujud bererti ada. Syekh Muhammad Zain 1342 mengatakan Allah itu ada. Menurut Imam As-Sanusi dan Imam Asy-Syafi'i, al-wujud adalah perkataan yang jelas, terang maknanya, tidak memerlukan penjelasan dan keterangan lagi. Itu kalau kita tengok kepada definisi Al-Imam Syafi'i, mengatakan wujud ni jelas, terang, lagi nyata, tak perlukan kepada penjelasan, keterangan, dan tidak perlu digandingkan dengan sifat apa-apa. Wujud ianya sendiri. Ini jemaah sekalian, saya pernah bertanya dengan Syekh Samahah, Mufti Kelantan, Datuk Syukri. Dalam membahaskan sifat 20 ni kan, beliau kata apa? Kalau memahami wujud saja, khatam dah. Khatam dah. Tapi kerana hati kita ni ada banyak akhyar selainnya, ada banyak gambaran-gambaran yang kadang-kadang bermain di pikiran, di hati kita.
ada terasa ada kewujudan selainnya. Walhal wujud tu jelas menyatakan hanya dia. Kita mendalami sifat 20 jemaah sekalian. Wajib, sifat wajib pula ni adalah untuk memantapkan iman kita, nak pelihara balik. Yang wujud adalah dia. Nak memantap kefahaman, kita lihat di bawah. Kewujudan Allah SWT pernah diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. 1971 dengan kata amantu billah. Nampak? Amantu billah, aku sudah beriman dengan Allah. Makna isyarat ni merujuk kepada yang wujud hanya Allah. Kita beriman kepada kewujudan tanpa perlu perkataan lain, tanpa perlu keterangan lain, tanpa perlu elaboration yang lain. Bila sebut yang ada hanya Allah, khalas. Yang lain, dilawan kepada yang lain, tiada. Sifat mustahil kan? Wujud lawannya, tiada. Bila kata Allah ada, meletakkan kepada amantu billah. Apa maksud amantu billah? Isyarat kepada wujud sifat. Dan kalau rujuk kepada surah Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Dalam kuliah subuh juga hari Sabtu tu, saya bincangkan tentang mentauhidkan kehidupan. Antara perkara yang ditekankan, saya kata, apa penyataan bagi iman? Macam mana nak menyatakan iman? Amal menyatakan suruhan. Solat menyatakan suruhan Allah. Iman nak menyatakan bagaimana? Ni kita cuba nak ambil kefahaman. Iman dinyatakan dengan ujian. Sebab tu dalam surah Al-Ankabut ayat 2, qalu amanna. Nampak? Kalau kaitkan dengan isyarat kata Imam Abu Hanifah dengan mengatakan amantu billah, kalau dikaitkan dengan qalu amanna wa hum la yuftanun, kemudian kamu tak diuji, maka penyataan bagi iman adalah ujian. Maka Allah akan uji kita bertubi-tubi sampai benar iman kita. Sebab tu bila diuji duduk jangan lari. Ni baru uji sikit dah lagi. Ni pasir dua butir berdengung. Allah uji. Uji dengan apa? Dengan apa Allah uji? Nak mengaji kena faham. Dengan apa Allah uji? Dengan kehidupan lah. Allah uji dengan kehidupan. Apa dalam kehidupannya Allah jadikan? Ada apa? Ada baik dan buruk. Dua je. Dalam kehidupan ni ada dua je. Kalau tengok dengan kacamata ilmu, ada dua je. Tak kisahlah bentuk macam mana pun, cerita macam mana pun, sama ada cerita ni membawa kepada cerita baik atau membawa kepada cerita buruk. Khalas. Dan apa tujuan diadakan kedua-duanya ini? Untuk memburukkan? Untuk melalaikan? Tidak. Untuk mengesakan Allah. Tengok kat sini kita lebih faham. Bila tengok, sebab tu syukur bila ngaji tauhid ni mas sekalian. Allah pilih nak mendalami satu-satu sifat tu. Biar lama. Biar sikit-sikit tak apa. Tapi kita sedang mengaji tentang dia. Ada isyarat amantu billah. Merujuk kepada apa? Wujud tu. Allah uji buruk. Nak uji Allah ada ke tidak? Kalau Allah ada, jangan takut dengan keburukan. Jangan cuba-cuba nak memburukkan. Ini kadang cepat tidak memburukkan. Orang beriman tidak akan memburukkan. Dia akan jaga lisan. Seburuk mana pun keburukan yang berlaku depan mata dia, sesekali dia tidak akan memburukkan keadaannya. Takkan. Wallahi dia tidak akan. Sebab apa? Dia beriman kepada Allah. Sebab tu bila bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika dia hempak batu, buruk tak keadaan tu? Buruk. Boleh je nak balas dendam ke ataupun nak cakap mulut apa-apa ke, tapi apa yang disebut oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Ahadun ahad.
Ahadun ahad. Nampak? Memanglah kalau kita nak bandingkan dengan iman para sahabat kita, ya Allah, langit dengan bumi. Bukan langit bumi lah. Berapa langit tinggal dah. 7 petai langit mungkin. Tapi kita termasuk dalam kumpulan yang Nabi SAW puji. Yang iman kita ini, yang Nabi puji. Sahabat hebat macam tu sebab ada Nabi. Tabi'in sebab ada sahabat. Atba' tabi'in ada tabi'in. Tapi ada satu umat ni melepasi jauh daripada zaman itu, tapi dia tetap beriman dengan adanya Allah dan aku. Itulah umat akhir zaman. Kita ada peluang ni mas sekalian. Sebenarnya kita ada peluang untuk kita merasai penyataan iman, kerana kita berada di zaman yang sukar. Buruk nak rasa Allah ada ni, ya Allah. Rasa buruk tu memberi bekas pada kita. Takut dengan keburukan. Walhal keburukan yang Allah datangkan itu adalah untuk menguji iman. Kembalilah kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Sebab tu setiap perkara buruk yang berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hang nampak apa benda yang buruk depan mata pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak apa buruk pun, subhanallah. Sebab yang wujud hanya Allah. Lalu yang mewujudkan perkara itu, yang mengadakan perkara itu, bukan adanya sendiri. Dia mesti yang mengadakan. Ada yang berkuasa, iaitu Allah. Yang wujud, yang mengadakan perkara itu, sudah pasti adanya perkara itu, bukan adanya sendiri. Maka apa yang berlaku, dia akan jaga kata-katanya. Kerana kata-katanya itu akan boleh merosakkan keyakinan dia. Tapi ada juga yang komen begini, bukankah Allah yang jadikan semua, katanya. Jadi kenapa perlu kita nak ni? Dia ibarat hati-hati. Dalam pemahaman ni, dia akan pergi kepada pemahaman Jabariyah. Bila ada keburukan depan mata, kita ada kaedah nak menghadapinya. Bukannya buruk ni pun Allah jadikan, jadi kita serah pada Allah. Tidak. Pertama, orang beriman, hadapi keburukan, jangan burukkan. Kerana dia bukan jadi sendiri. Kedua, apa Allah suruh? Baikkan. Itu je lah. Allah suruh baikkan. Nampak keburukan, pertama jangan burukkan. Kedua, baikkan. Bukan sampaikan. Ini gila punya orang. Ada keburuk disampaikan. Bersalahan dengan kehendak Allah. Dua-dua dia tak buat. Yang pertama, jangan burukkan, dia burukkan. Jangan sampaikan, dia sampaikan. Dan yang mengharapkan orang yang buruk itu hidupnya tunggang langgang. Tapi tengok steady lagi dia. Sebab orang yang buruk tu, dia tak buat perkaranya Allah dalam juga. Apa dia? Dia tidak memburukkan, tidak menyampaikan keburukan. Melainkan kalau dia buat keburukan dan dia pun memburukkan orang, dia tu dah buruk dah perangai. Lepas tu dia buruk pula kan orang. Lepas tu dia sampaikan pula keburukan, memang 2 kali buruk perangai. Tapi kalau dia perangai dia buruk sendiri, dia ada, ialah dia panggil nafsu lawamah. Paling rendah nafsu amarah. Dah lah dia buruk, dia kempen orang lain buruk dengan dia. Itu tak tahu bahasa nak bagi. Kalau kita guna bahasa Al-Quran, ulaikal an'am. Lebih teruk pada binatang. Balhum adol. Dia tak nak buruk, kalau nak buruk seorang-seorang sudah. Nak ajak orang buruk beramai-ramai. Berbalik pada aman tu bilah ni, kita syarah panjang sikit ni, aman tu bilah. Sebab begitu, ketika qalu amanna, ketika kita menyatakan aku beriman kepada Allah, ready untuk diuji dengan apa? Dengan baik dan buruk. Kerana nak ujinya ada hanya Allah. Kalau diuji dengan kebaikan, orang puji, ya Allah makin cantik nampaknya, makin berseri nampaknya. Hanya puji pun kena nampak Allah dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang dipuji, Masya Allah, haza min fali Rabbi. Alhamdulillah, tabarakallah. Barakallahu fi. Bukan bila orang puji, kita mula tersipu-sipu Allah, malu-malu Allah kan. Tak adalah. Mana ada, sambil tu tengok handphone, selfie. Boleh tahan juga, menjadi juga aku hanya make up aku. Makan aku.
Dia tak rasa Allah yang ada, yang mengadakan kecantikan dia. Sebab dia dah beriman. Mana boleh cantik ada sendiri. Sepatutnya. Aku sudah beriman dengan Allah. Merujuk pada wujud. Nampak? Kewujudan Allah diisyaratkan dengan aku beriman. Saya nak kaitkan ni. Sebab tu dalam pengajian hakikat kehidupan, tajuk hakikat yang ada. Ya Allah, Engkau yang maha ada. Engkau mengadakan apa yang tiada. Kau adakan apa yang tiada. Kau bantu aku uruskan apa yang kau adakan. Ini doa saya. Jadi jangan tanyalah, macam mana Ustaz boleh uruskan macam-macam nak? Jangan tanyalah. Itulah amal lah doa tu. Allah adakan 1, 2, 3, faham lah kan? Macam mana masa tu Ustaz? Janganlah. Jangan tanyalah. Sebab tu siapa yang berani bertanya, saya tak jawab. Dah lah datang bagi salam, tidak apa tidak. Maknanya bagi salam juga. Tiba-tiba, Ustaz boleh tak bagi tip untuk saya? Muka pun tak nampak dalam pengajian, tiba nak tip. Kan? Yelah, dia ditakdirkan tiba-tiba nak terus 2, 3 kan. Jadi tiba nak tip terus. Allah yang mengadakan. Jadi bantu aku, ya Allah, untuk menguruskan apa yang kau adakan. Sebab isyarat kewujudan Allah Ta'ala itu diisyarat oleh Imam Abu Hanifah. Imam yang pertama, Imam sekalian, yang mengarang Fiqhul Akbar. Jadi isyarat kepada amantu billah lah merujuk pada sifat wajib bagi Allah, nafsiyah, wujud. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali menyebut dengan kata maujud, yang ada. La maujud illallah. La maujud bihaqqi illallah. Yang ada hanya Allah. Maka kita pun cakap, kalau yang ada hanya Allah, yang apa yang ada ni apa pula? Itulah kita jawab, makhluk lah. Nak jawab apa lagi? Habis, sifat yang ada hanya Allah. Dia pun yang ada ni, sifat siapa? Sebab tu ni kadang-kadang jadi gurauan setengah orang. Oh, kita keliru lah. Yang ada hanya Allah. Habis yang kita ni apa? Kejap ada, kejap tak ada. Jangan hati-hati. Ada orang cuba main-mainkan pengajian ni. Macam mana jawab? Macam mana jawab? Yang ada. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal sebut, maujud. Yang ada. Illallah. Hanya Allah. Habis yang ada ni? Nah. Diadakan. Diadakan. Sebab apa dia takut ketinggal kita ngaku je Tuhan. Hanya ada. Tapi ada yang ngaji tak salah faham. Yang ada ni, dia mula perasaan. Rasa macam Tuhan lah ni. Makhluk tetap makhluk. Sifatnya ada pada makhluk. Ada kan? Tapi sifat kita ni tak ada pada Khalik. Sifat kita mati. Jadi tiba hidup ada daripada kita. Ada daripada kita sekarang ni kan. Jadi kita ni dihidupkan. Itulah. Sebab asal kita mati. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan maujud. Iaitu yang ada. Baik. Sebab tu bila kita pergi kepada menyatakan, sebab kita menyatakan, yang ini dalam taksis pengkhususan pada manusia itu adalah menyatakan kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabbir. Sebagaimana wujudnya alam ini. Masuk Al-Maturidi kata, bukti ada alam ini. Alam ni, lalu kadang-kadang saya bawa ni ada perbahasan yang lebih jelas. Abu Mansur Al-Maturidi meletakkan bahawa wujud alam ini adanya dalil, bukti kepada adanya kekuasaan Allah. Bukannya adanya alam ini. Lalu saya kata gitu. Saya mengatakan apa? Kalau Allah Ta'ala jadikan alam ini, jemaah sekalian,
alam membuktikan, menyatakan yang ada. Nampak? Berbalik pada atas. Yang ada hanya Allah. Bukan adanya alam ini. Kita pergi isbat adanya alam ini. Kerana alam ini ada. Tapi kita tengok apa? Adanya alam ini ataupun alam ini diadakan. Habis cerita. Sebab tu kadang-kadang perbahasan perkataan alam semula jadi itu perlu diperbahaskan semula. Tapi sebab dah makruf adat sebut semula jadi, kita fahamlah nature. Tapi bukan jadi sendiri. Sama juga dengan kita belajar sains. Medula oblongata. Medula oblongata atau medula oblongata apa? Ini bukan bahasa Korea tu. Bahasa Korea kau Ustaz, bukan. Tu kat belakang, yang besar kat tengkuk belakang dengan. Medula oblongata yang menjaga pernafasan, jantung, mana-mana yang tindakan dipanggil tindakan luar kawalan. Tindakan luar kawalan. Tapi dalam iman, bukan tindakan luar kawalan. Tindakan yang dalam kawalan. Ataupun dalam kekuasaan. Di luar kawalan manusia. Tapi dalam kekuasaan yang Maha Esa. Anda kena faham gitu. Sebab tu kadang-kadang dalam perbahasan sains, ada ketika dia sampai, ialah dia logik kan. Menyebabkan dia sehingga menafikan kewujudan Allah. Sebab everything is fakta. Kalau betul Allah tu ada katanya. Ada satu video tu, budak lah, rasa Afrika tak silap. Seorang dia reaction sebagai profesor lah. Dia kata, Tuhan wujud katanya. Ada? Kalau ada buktikan. Nampak? Tak ada. Boleh pegang? Tak boleh. Boleh rasa? Tak ada. Bermaksud tak ada. Oh, dia cakap itu. Dia react sebagai profesor lah, dia cakap budak tu. Budak tu cakap, otak wujud, otak katanya. Wujud, buktikan. Boleh pegang? Boleh rasa? Bermaksud otak tak ada. Tuhan tak ada otak katanya. Kena main dengan budak. Betul, dia pun terkejut kan. Nampak? Jadi kewujudan dalil pada alam ni, sesungguhnya alam ni muhdasan. Ini muhdasan ni benda yang dijadikan. Bermaksud kita ni jangan menafikan tengok alam ni, jangan kita tengok saja. Ya tafakkaru, sebab tu Allah selalu ulang, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Susah macam mana dengan hidup kita. Tengok alam. Ni bukti Allah ada. Kadang-kadang kita ni masalah hidup kita tak rasa Allah ada. Saya ni ustaz, tahulah. Dia tak kenapa. Rasa kesorangan saya. Dia tak tahu pokok di belakang rumah tuan. Dalam pasu macam pasu ada depan rumah ada. Apa yang tak ada, semua ada. Apa bukti apa ada ni? Mana kamu tak kesorangan? Bukti Allah ada. Tengok rumah ni. Datang-datang tadi lampu terbuka, kipas terbuka, mesti ada orang ni. Tengok. Antara tamsil juga. Bila kita tengok terbuka semua, kita nampak kipas ke nampak ada orang? Tapi mana orang? Kenapa tak cakap? Oh, ada kipas ni. Ada lampu ni. Tak ada. Tengok rumah berlampu. Malam kan kita nak pergi beraya kan. Ni nak raya dah ni. Cik nak raya dah. Walau puasa 8 hari. Nak datang ziarah malam. Datang rumah saudara. Saudara lah boleh lah datang malam. Datang siang ni kan. Rumah orang tak kenal tak boleh lah kan. Kita tengok lampu terbuka. Ada kita cakap, oh ada lampu ni. Ada. Dia cakap apa? Apa kena mengenai ada orang pula? Ada lampu pula. Maknanya fana lah lampu tu. Lampu tu tak nampak dah. Yang nampak orang. Dah kalau alam ni, tengok matahari elok sendiri tu. Ada siapa? Ada Allah lah. Kenapa nampak matahari lagi? Itu nama buta hati. Itu aja.
Dia buta namanya. Tak nampak-nampak lagi. Tu namanya tak ada penjelasan dah kat atas tu sepatutnya. Tinggal lagi. Sebab tu ilmu tentang bila kita tengok bagaimana Imam Sanusi, Asy'ariyah, Maturidiyah, saya pelik kadang depa cuba menggelak-gelakkan setengah tu. Allahu Akbar. Dia cuba nak menolak kaedah ni. Tak menangkan kaedah dia, tetapi kaedah inilah yang sebenarnya banyak menjawab kepada persoalan-soalan logik tadi. Bukan senang nak jawab dengan keadaan macam tadi. Kata Allah ada, Tuhan ada, mana buktikan katanya. Waktu tu nak jawab pakai ayat Quran. Jawab. Nampak tidak? Dan kita kena jawab bukan tidak gunakan ayat Quran, tapi berasaskan daripada Al-Quran, difahamkan, kemudian terjemah perkataan yang berkaitan dengan Al-Quran tadi. Sebab tu boleh jawab fitnah-fitnah. Baik. Jadi kita kena kaitkan. Bila wujud ni memang kita tanam biar dia pasak. Ni seawal anak-anak mumayyiz, kemudian dia naik kepada akhir balik. Yang perkara pertama, asas yang mesti ditekankan kepada anak-anak kita adalah Allah ada. Bukan ayah ada, bukan mak ada. Allah ada. Allah adakan mak, Allah adakan ayah. Allah adakan semua. Kamu nak apa-apa, minta ke Allah dulu, baru cakap kat mak. Kita kena didik. Dah minta ke Allah belum? Dah. Okey. Kemudian dia terjemahkan syariat. Dia kena belajar syariat juga. Hakikatnya, dia minta ke Allah. Syariatnya, dia bagi tahu dekat mak dia. Dah, kalau dah bagi tahu ke mak, kalau dah minta ke Allah, jangan sebut 100 kali. Faham? Kalau dah minta dekat Allah, jangan sebut 1 kali dekat suami. Abang sayang tak? Abang sayang tak? Tak payahlah. Abang balik tak? Abang balik tak? Ya Allah. Ni. Maknanya dia tak minta ke Allah tu. Kalau dah minta dekat Allah, syariat dengan manusia tak banyak dah. Tapi kalau dia tidak libatkan Allah, dengan syariat manusia itulah dia akan berpegang. Dan minta ke Allah kan, ya Allah, adakanlah suami aku, ya Allah. Kalau yang mengadakan suami, ya Allah. Dah tak lama tak balik dan ya Allah. Contohlah. Adakan, ya Allah. Kemudian syariat kita, tanyalah sepatah dua. Assalamualaikum bang, abang balik tak? Dah lah. Dah kita dah minta ke Allah kan. Yang mengadakan suami. Maka kalau tak balik juga, maka kemungkinan Allah tak ada kan. Tu je lah kan. Contohlah. Maka ya Allah kalau begitu gantikanlah yang lebih baik ya Allah. Terus kata kan. Gantikan terus katanya. Tenang dia menghadapi keadaan itu. Macam mana kamu boleh tenang menghadapi keadaan itu? Kerana aku minta lebih baik kepada Allah. Rupanya tetap suami dia juga balik dengan sifat yang baru. Alah cepat no faham nak apa suami baru. Tengok tu. Tak habis cerita lagi. Rasa seronok juga boleh tukar suami ni. Ya Rabbi, jangan. Suami tu juga perangai dia jadi malaikat dah. Rupanya dia pergi bersuluk. Balik-balik dah bertaubat dah dia. Begitulah. Nak minta ke Allah, kita takkan banyak tanya pada tak ada makhluk. Dengan makhluk ni kita takkan jadi menyusahkan. Ya, syariat bertanyalah. Tapi tak perlu tertanya-tanya. Syariat manusia mintalah. Tapi tidak terminta-minta. Malah kalau dengan manusia kita bertanya. Dengan Allah minta dan tolong. As'aluka. Isti'anah. Jadi dah minta dengan Allah. Dah minta pertolongan dengan Allah. Dengan manusia just asking saja. Kalau tak ada, it's okay. Just kita ask. Sebab syariat dia begitu. Boleh bantu tak saya giang-giang? Atau okey tak apa. Sebab Allah sedang men-channelkan dengan siapa. Begitu. Jadi kita nampak Allah yang sedang mengatur hidup kita itu. Dan kita sedang berada dalam aturan Allah. Kerana yang wujud hanya Allah. Itu iman tadi tu. Taib. Sebab tu kita ketika Rasulullah SAW menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana ihfazillah yahfazka. Itu satu makna yang sangat besar kalau kita boleh perhalusi dalam makna wujud.
Jaga Allah, Allah jaga kamu. Macam mana jaga Allah? Jaga syariat dia. Macam mana jaga syariat? Jaga akidah yang pertama, hati. Jangan pernah terlintas dalam hati keadaan kita ni macam tak ada siapa. Jangan pernah kata kita ni tak ada siapa. Hati-hati. Jangan pernah rasa kesorangan. Hati-hati. Kita tidak akan pernah kesorangan. Kerana kita sentiasa diawasi olehnya. Yang wujud hanya Allah. Kena macam itu. Jikalau kita nak meminta, kata Nabi SAW, Iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Nampak? Jelas. Tinggal lagi Allah uji bila dapat tak dapat. Itu adalah iman tadilah. Iman tadilah. Contoh tadi macam rumah terpasang lampu kan. Saya dapat WhatsApp. Masuklah dulu. Kejap lagi saya sampai. Makcik kan. Jadi WhatsApp tadi, nampak makcik kan nampak WhatsApp lagi ke situ lah. Nampak makcik lah kan. Okay, sekarang rupanya dia sampai sebulan lepas tu baru sampai. Kita pun tunggu. Sabarlah. Kata kejap lagi. Dia tak habis cerita kejap lagi tu berapa lama. Sebulan selepas tu baru sampai. Apa kamu ni? Kata kejap lagi sampai. Kata, sudah. Dia berimannya dengan perkataan kejap lagi tu kan. Sebab dia yakin makcik ni ada. Sehari, 2 hari, 3 hari. Duduklah dulu. Makcik ni pula bagi izin lah. Duduk dulu, buat itu, buat ini. Tak sampai-sampai lagi. Rupanya sebulan dah duduk situ. Begitulah kita berusaha dengan Allah. Nak uji kita beriman ke tidak dengan dia. Itu je lah. Kalau kita yakin dengan Allah, kita tak akan berhenti meminta. Mintalah. Kalau dia berhenti meminta, maksud dia tak yakin Allah ada. Itu je. Orang yang berhenti meminta, dia tak yakin Allah ada. Dan orang yang yakin Allah ada, dia tak akan berhenti meminta. Sampai bila? Sampai jumpa Allah. Dia tahu Allahnya ada kan. Hari ini minta. Dengan Allah tak apa, minta banyak kali. It's okay. Sebab Allah Maha. Dengan manusia jangan. Manusia tak ada kapasiti untuk dengar rayuan orang banyak kali. Dia tak ada kapasiti. Dan kalau dengar banyak kali pun kita tak tahu nak buat apa. Dan sekali kita minta dengan Allah juga kan. Ya Allah. Dia ni nak minta ni, aku tak boleh ya Allah. Itu juga. Tapi dengan Allah, jangan jemu meminta. Biar berkali-kali. Baik. Baik. Teruskan sikit lagi. Seorang ulama besar Hanabilah itu Imam Abu Abdullah Ubaid. Yang mana dalam beliau mengatakan bahawa Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Battah al-Ukhbari. Ada jarak ni. Tak apa. Atau Ibn Battah. Dia panggil Ibn Battah. Menyebut aniyatah. Menetapkan kewujudannya bertujuan membezakan dengan golongan ahlul al-ta'til yang tidak mengisbatkan kepada pencipta. Ahlul ta'til ni dia nak bezakan Imam Ibn Battah ni, Imam Ibn Battah aniyatah menyebut menetapkan kewujudannya kerana ada golongan yang ahlul al-ta'til ni yang tidak mengisbatkan pencipta, dia pisahkan. Ni boleh jadi pada golongan Mu'tazilah. Dia tidak menyifatkan sifat kepada makhluk yang ada ni berkaitan dengan Allah. Dia pisahkan sifat. Jadi mengukuhkan lagi aniyatah ini menetapkan kewujudannya. Manakala Imam Al-Qadi Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Tayyib Al-Baqillani 338-402. Nampak? Dia susunan itu kan daripada imam yang terawal. Dalam kelebihan kita ni kan susun imam yang utama dan ikut turutan-turutan imam. Pernah menyebut fi wujudillah wa sifati
sebagai topik perbincangan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya. Dalam karangan beliau bertajuk kita At-Tamhid. Ini sebarang kita lamu Al-Baqilaini, kita At-Tamhid. Wujud Allah SWT turut disebut oleh Al-Ghazali dan Al-Ihya Ulumuddin ketika perbincangan tentang bahagian-bahagian utama pembinaan iman. Demikianlah perkataan Al-Wujud digambarkan oleh para ulama besar sebelum Imam As-Sanusi. Jadi makna kata Al-Imam Sanusi, itu kurun yang ke-9, meletakkan sifat wujud itu bukan dimulai oleh Imam Sanusi. Sebab tu perbahasan yang ada dalam sifat 20 ini, sifat itu ada dah perbincangan pada ulama-ulama yang terdahulu. Namun susunan itu formalistik, adalah diasaskan oleh Al-Imam Sanusi. Jadi sebab itu tidak bolehlah dimain-mainkan dengan perkataan wujud itu. Walaupun dia perkataan nampak bahasa wujud biasa kan, tapi ini perbahasan tentang iman. Wujud ada kan, kita selalu guna ada. Kadang-kadang dalam perbahasan selalu saya kata tentang sifat hakikat yang ada kan. Manusia mengatakan aku ada rumah, aku ada anak, aku ada isteri, aku ada duit. Lain sekali yang ada aku. Terbalik, dia isbat kepada yang ada aku. Patutnya Allah yang mengadakan. Dah? Baik. Jadi sifat ini telah pun disebut oleh Imam Al-Baqilani dan Imam Abu Hanifah pun dah sebut. Kalau kita rujuk pada Imam Ahmad bin Hanbal, maka merujuk kepada sifat wujud itu. Dan ini pun dirakamkan, diambil balik sifat ini menjadi asal utama pembinaan iman. Demikianlah perkataan al-wujud digambarkan oleh para ulama besar yang muktabar sebelum Imam Al-Sanusi. Baik, kita sambung sikit lagi. Wujud di sini bermaksud wujud di zati. Yang ini wujud zati, iaitu wujud yang sebenar-benarnya, zatnya. Bukan dengan selainnya. Zati dimasukkan dengan wujud zati ialah adanya Allah SWT itu dengan sendiri. Itu zat, bizati. Kalau dalam bahasa sains ni, kalau kita lihat kepada perbahasan formula molekul air, dia H2O. Formula tu H2O tu dia tak ada datang lain daripada yang formula lain. Dia ada unsur dia sendiri. Dia tak ada campur-campur jadi H tak. Dan itu kalau bahasa zat, perbahasan zat pada zat makanan, zat kan. Nah, kita nak faham zat lah. Benda yang tidak akan boleh dibuat. Itu maksudnya. Maka wujud ni, yang mana merujuk kepada wujud zati ni, adalah wujud dengan adanya, iaitu Allah SWT dengan sendiri. Maksudnya. Maka bukan dengan ilah tadi, bukan dengan sifat salbiah, ma'ani ma'nawiyah, ataupun dengan apa-apa hal jadi. Tak apa perantaraan atau kaitan dengan mana-mana pihak. Dengan itu kewujudan Allah SWT tidak dikesani oleh yang lain, tidak pernah tiada, sama ada dulu, sekarang dan akan datang. Syekh Ahmad mengatakan kewujudan sifat Allah ni tidak pernah tiada, sama ada dahulu, sekarang dan akan datang. Sebahagian salafiyah menyebut sebagai wujud al-nafs, yang bermaksud adanya diri Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wujud bizati. Sebab tu kita berbalik pada soalan tadi, kalau makhluk ni Allah bersifat al-wujud, tapi yang makhluk ini yang bukan bizati, tapi dengan sifati, sifat. Dia ada berbentuk, dizahirkan. Wujud dengan sifat, dengan bentuk. Itu maksud dia. Jadi memanglah makhluk ni bersifat ada juga, tapi dengan bentuk, bukan dengan zat. Sebab zat tu bukan pada kita.
Zat hidup, zat ada tu kan pada kita. Kita dibentukkan, ditiupkan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah tiupkan roh, nampak? Kemudian Allah jadikan suar, yakni rupa, kemudian Allah tiupkan roh, kemudian Allah jadikan sama' basar, nampak? Sama' wal basar, sama' mendengar, basar melihat. Kalau kita lihat pada mata, kita dah nampak dengan syariat melihat. Tapi inilah ada mata ni syariat, tapi zatnya sebab kita melihat tu sifat daripada basar. Dia tidak letak pada makhluk. Dia begitu. Kalau makna wujud bizati ni tanpa mata tu, tanpa telinga. Sebab tu kata almarhum Muhammad Ali kan, my bodyguard is kan, can see but no eyes, can hear but no ears, can see but no eyes. Boleh melihat tapi tak ada mata. Hebat. Itu masuk wujud zati. Dengan zatnya sendiri tanpa ada perlu mata. Boleh melihat. Kita kena ada mata baru boleh melihat. Kalau melihat juga tu guna mata juga. Mata mana? Mata-mata. Pandai orang sekarang pasang mata-mata. Kat mana mata-mata? CCTV. Kat mana? GPS. Kat mana? Saya nampak orang tengah buat apa? Guna mata jin. Jantau jin pergi. Tapi ada orang beriman di Al-Quran kata panggil Ainul Basirah, mata yang halus. Itu pun bukan tengok dengan mata depan mata, tapi diilhamkan melalui perantara juga. Mungkin malaikat. Diilham. Nampak. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, balik kepada Mi'raj, kemudian orang kafir Quraisy dia nak mengenal Nabi lah. Kalau betul pergi Masjidil Aqsa, berapa tiang masjid tu? Mana sempat kita nak kira tiang. Siapa ni dah pergi umrah, berapa tiang Masjidil Haram sekarang? Tak ada dan kita nak tengok tak? Terkali malaikat buat streaming. Buat streaming. Kita streaming kena pakai alat. Nabi tak perlu. Nabi pakai malaikat. Malaikat streaming terus Masjid Al-Aqsa, terus kira satu-satu. Pada Nabi di Makkah sudah. Melihat juga, tapi ada perantara. Tapi kalau Allah Maha melihat, tiada perantara. Jadi ini juga kita boleh latih. Bagaimana jemaah sekalian? Kita latih jalan malam-malam. Nanti kita cuba sekala buat pengajian malam sini. Minta izin buat surat. Kita semua tunggu seorang-seorang jalan ke kubur patah balik. Seorang-seorang jalan ke kubur patah balik. Kalau nak tahu jalan datang waktu malam sini macam mana. Gelap gelemat dia panggil. Datang pergi ke kubur, seorang-seorang tak boleh berdua pula. Jadi siapa yang nak masuk dalam challenge tu kita bagi. Kita masuk kan. Nak tengok dia nak rasa siapa melihat dia. Nak rasa Allah melihat dia ataupun ada mata-mata yang melihat dia. Ini rasa macam ada hantu ni. Kat situ pun dah konflik lah. Tapi di situlah pengajian tauhid. Orang nak jadi berani dengan tauhid. Sebab tu yang mengaji tauhid ni, nak tak nak insya-Allah dia akan terkait juga dengan ruqyah nanti. Ni ada yang di pengruqyah orang kau minta nak merawat ke apa ke, ada ni. Sebab sifat yakin tu lah nak mengatasi segala keraguan tu. Kalau kita yakin Allah Maha melihat, walaupun di situ ada benda lain melihat, maka kita minta kepada Allah yang Maha melihat, yang kita tak mampu melihat itu. Ya Allah, aku rasa ada benda yang tengok aku ni. Kan? Ya Allah, aku rasa ada nampak kiri kanan ni. Maka ya Allah, kau yang Maha melihat benda yang ada di kiri kanan aku ni, ya Allah. Kan? Kita
Dia terus dengan Allah yang Maha melihat, yang melihat apa yang kita tak mampu melihat ketika itu. Tapi nak training tu kan. Nak rasa Allah ada, bila Allah tiadakan benda. Itu kadang-kadang orang kata nak belajar Allah ada ni sampai Allah tiadakan semua baru nak rasa Allah ada. Betul. Nabi SAW 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, habis clean and clear. Selai sepinggang Nabi hijrah ke Madinah, selai sepinggang. Tak tahu lagi jadi apa kat depan sana, tak tahu. Tak macam mana penerimaan orang Madinah, macam mana tak tahu. Tapi Nabi terus melihat Yathrib. Kerana apa? Nabi yakin makrifat Allah kan. Tak ada nanti kita di selai sepinggang ni, macam mana ni nak ke orang sana terima kita ni. Walaupun sana dah dikhabarkan Nabi dah hantar dulu, dah riki dulu, tapi nak menerima tu kan. Nampak? Memang bila kita rasa ada rezeki, semua benda kita akan hargai. Rezeki kan kita kena hargai. Bila kita rasa tak ada apa, nasi putih pun rezeki dah. Allah, letak garam, kicap, rezeki dah. Bila ada duit, tengok dia komplain sekejap lagi. Dia tak nampak rezeki lah, dia nampak duit dia. Dia nampak duit, tak nampak rezeki dah. Bila tak ada duit, semua benda rezeki. Ya Allah, rezeki. Ya Allah, rezeki. Ya Allah. Tengok lagi. Bila ada duit. Oh, ini je nak makan ni. Wah, habis ya. Habis ya. Sebab tu ada pengajian Tauhid itu memang menguji tadi kan. Susah senang tadi. Baik buruk. Nak balik kepada yakin tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita lihat, sebelum kita habiskan perenggan tadi lah. Nanti kita sambung dalam penetapan al-wujud sebagai sifat Allah ni, kita akan sambung pada bahasa akan datang. Jadi kesimpulan, kita faham wujud itu bil makna, kalau kita rujuk balik kepada kata Imam Abu Hanifah dengan kata amantu billah. Ini wujud bermaksud bila sebut amantu billah, kita dah tahu nak respon kepada sifat yang mana. Wujud. Okey. Wujud bil makna kalau melihat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, maujud, yang ada. Dan kalau kita letakkan pula dengan perbahasan Asmaul Husna, Asmaul Husna, yang ada hanya Allah. Kan Allah wujud kan. Bahawa kidam bakak tu Allah wujud. Jadi yang wujud hanya Allah. Maka kalau yang wujud hanya Allah, seterusnya sifat-sifat yang lain Asmaul Husna itu, sebab tu ianya relatif, ianya berkait. Jadi kalau kita melihat dengan contoh kaya, dia ada asma, sifat kaya ada asma al-ghani. Jadi beriman kita yang wujud hanya Allah yang maha kaya, maka kayanya orang itu kerana sifat Allah, bukan sifat orang. Dia beriman tu. Sebab tu kita panggil orang berharta saja. Sebab kita dah beriman yang kaya hanya Allah. Lalu ketika orang mendapat gelaran orang kaya, maka kita beriman kepada Allah, bukan percaya kepada orang itu yang kaya. Bukan. Itu kita jaga iman. Juga dengan yang lain-lain, kasih sayang sebagai contoh. Allah Rahman Rahim. Yang wujud hanya sayang. Sayang Allah. Bukan sayang suami Ni semua solehah dah. Ujian kerana ujian nanti. Datang ujian. Betul yang wujud hanya sayang Allah. Maka ketika diuji pelbagai perkara berlaku, adakah sanggup nak menyayangi? Dengan apa menyayangi ni? Dengan mentaati perintah Allah, terus berbuat baik. Itulah sayang. Ni kadang sayang, tapi perangai ya Rabbi. Tak nak buat tu, tak nak buat ni, berontak, protes. Itu kan sayang. Mana dia tak yakin ada Allah lah. Kalau yakin yang
hanya kasih sayang Allah, maka dia beriman dengan sayang Allah itu, lalu Allah uji dengan keburukan yang berlaku, maka dia tetap membawa kasih sayang Allah dengan berbuat baik. Itulah. Panjang syarah dia. Dia tak akan pergi sewenang-wenangnya untuk protes, untuk merajuk jalan sampai ke kubur. Kau orang tuliskan jalan kan sampai ke Laut Cina Selatan tu. Nasib saya tak pandai edit-edit. Kalau saya buat sampai ke kubur, saya buat. Dah sampai ke kubur dah dia berjalan. Senang je. Mengajuk-ngajuk je tu apa dapat. Tak ada yang berjalan kaki kat ni. Kau boleh percaya kat ni. Tak, terbalik. Suami jalan kaki, isteri naik kereta. Teruk lagi. Orang beriman tak buat perangai macam itu. Orang beriman takkan buat perangai macam itu. Hati-hati. Dia tidak akan membuat perkara yang, ya, dia dah respon dengan aman tu bila aku beriman pada Allah. Kenapa perlu dia protes dengan manusia? Orang yang protes dengan manusia ni sebab tak beriman dengan Allah. Kenapa nak marah dengan manusia? Nak protes apa? Kau tak dapat tu, minta dengan Allah. Allah bagi. Tinggal lagi nak minta, dan macam tadi, sebulan baru dapat. Tak ada sabar kan? Anda setahun baru dapat. 2 tahun baru dapat. Belum tentu. Sebab apa? Sebab yang ada bukan kita. Kita minta apa yang ada pada Allah. Hak Allah. Allah mengadakan itu pada Allah. Jadi nak meminta Allah mengadakan dengan sifat kita, kena hamba lah. Hamba ni kena seadanya. Sebab tu dalam kenyataan saya tulis ada ni, sampai tahap kita ni bermula tiada. Jangan sibuk nak mengadakan apa yang tiada. Kadang orang berusaha nak mengadakan apa yang tiada, kerana yang ada tu dia. Dia kena ada ni. Dia kena ada ni. Akhirnya last sekali jadi apa? Jadi mengada-ngada. Mengada-ngada. Kalau dia terima seadanya, mengada-ngada tak? Tak ada. Tapi sebab dia tak beriman, ni kalau cakapnya beriman marah lah orang. Orang yang berada marah. Kami ada hak. Habis ya. Cara dia terjemahkan pun dah salah. Dia dah marah, nampak? Amarah dia naik. Takkanlah tak boleh nak adakan sikit pun. Takkan tak boleh, dia marah, dia marah. Patutnya, dia kena beriman je lah. Yang ada hanya Allah. Jadi, terimalah seadanya. Kerana yang ada hanya Allah. Kalau pasangan ni, apa syarat untuk berbahagia ni? Terima seadanya. Itu dijawab balik. Masalah semua tak ada ni. Tak terima seada. Masalah semua tak ada ni. Mana satu aku nak pegang ni? Sebab tu bermula dengan adanya kasih sayang. Biarlah semua tak ada pun. Ya Allah. Dengan sayang tu nanti insya-Allah macam-macam ada. Kan? Betul tak? Masalah Ustaz dah sayang dah habis semua tak ada juga. Perak lah, tak tahu. Masalahnya orang yang yakin dengan adanya Allah, dia tak akan berkata-kata begitulah. Dia tak akan bersangka-sangka pun, dia takkan. Ini cara kita menterjemahkan tauhid. Ini termasuk dalam ni tesis saya ni. Peranan akidah di dalam mendepani tekanan hidup. Tuan Guru nak buat, Tuan Guru Dr. Ni'am Syukri nak buat terjemahan sifat ma'ani di dalam kehidupan. Sifat ma'ani kan. Sifat ma'ani ni adalah apa-apa terjemahan tu lah. Kalau kita lihat kan. Jadi bagaimana melihat kepada perbahasan ni, dia ada terjemahan dalam kehidupan mas sekalian. Ni sifat ma'ani Ustaz 148. Sifat 152 al-aim, al-haya, sama' basar ni sifat ma'ani. Kalau kita beriman kepada Allah yang Maha mendengar, macam tadi Maha melihat, apa sifat kita? Mesti akan ada terjemahan dia. Kalau kita beriman kepada Allah yang Maha berilmu, apa sifat kita?
Macam terjemahan dia. Tu kajian nak dibuat. Menterjemahkan sifat ma'ani dalam kehidupan. Yang sifat ma'ani kan kita bincang pada Allah. Sekarang ni bagaimana terjemah bagi kehidupan. Samalah yang saya bincangkan tadi, bagaimana nak mengimani sifat ada, wujud tadi dalam kehidupan. Sekarang kita belajar ada pada sifat Allah kan. Jadi syarahnya pertama kita syarah dulu ada tu. Kita faham, oh maujud, amantu billah. Amantu billah summastaqim. Nampak? Hadis Nabi, amantu billah summastaqim. Siapa yang yakin pada Allah, dia akan istiqomah, minta istiqomah, beramal istiqomah, datang. Dia takkan lagi, aku datang ni dapat apa, kau orang cakap ni dapat apa. Dia tak adalah. Dia tak ada berkata-kata, dia tak bersangka-sangka. Dia terus konsisten berbuat baik. Sampai bila? Sampailah dia kembali kepada Allah. Itu sepatutnya kita kena tekankan jemaah sekalian. Baik, kita berhenti dulu setakat itu pada perbahasan muka surat 130. Perenggan yang pertama. Edisi yang pertama Ustaz 125. InsyaAllah. Wallahu alam. Kita tutup dengan munajat umat insyaAllah. Sadia tak boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Dah habis okey. Apa? Cobaan. Nak cerita yang ada. Tengok bunyi apa? Kita puja. Yang ada. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Dah habis. Habis suara tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, mas sekalian, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini, dengan perbahasan tauhid yang mana kedudukan ilmu yang tertinggi, dan dengan bacaan suratul Fatihah. Boleh angkat yang jauh sikit. Dengan bacaan bi qiraatil suratul Fatihah insyaallah, sab'ah qiraah, arba'at asyarah riwayat insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada seluruh umat Islam di dunia ya Allah, khususan di Palestin ya Allah, bebaskan daripada cengkaman Zionis laknatullah, berikan kekuatan kepada umat Islam di seluruh dunia ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang hadir pada hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, permudahkan segala urusan kami di dunia akhirat ya Allah ya Allah. Ya Allah, نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا يا الله يا يا حي يا قيوم في كل حاجة يا الله. Ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Selesai sudah majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah terima seluruh hajat kita dengan asbab keberkatan majlis ilmu, asbab keberkatan bacaan suratul Fatihah, dan mudah-mudahan Allah angkat segala hajat kita, selesaikan segala permasalahan kita, kerana yang ada hanya Dia, Allah yang Maha Ada. Allah mengadakan apa yang tiada, apa yang kita tiada. Allah bantu kita uruskan apa yang Allah ada. Kalau Allah adakan keburukan untuk kita, Allah bantu kita uruskan keburukan itu. Jika Allah adakan baik untuk kita, Allah bantu kita uruskan kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri akan datang. Jadi pada malam ni ada majlis di Surau Seksyen 20, insya-Allah. Tahun baru kita berselawat. Saya jemput Nur Simponi di surau ni, qasidah yang saya jemput tu. Malam ni kami ada di Surau Seksyen 20. Saya lupa nama surau tu apa. Di Seksyen 20. Surau Al-Munawwarah tu silap. Surau Seksyen 20 Shah Alam. Mana ada area berdekatan boleh datang. Kita berselawat dan kita sambut malam ni di sana, insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, terkasahkan kekurangan bicara dan penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan amalan kita pada terjemahan kita pada hari ini, insyaAllah. Khair, insyaAllah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah